إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واكتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai mereka yang beriman, takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil yang kering, panggil yang kering ke Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali hal keadaan kamu beragama Islam, agama yang akan membawa kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhajat kepada dua pakaian. Pakaian yang pertama iaitu pakaian bagi tubuh badan kita, dan pakaian yang kedua iaitu pakaian bagi hati kita. Pakaian yang pertama iaitu pakaian bagi tubuh badan kita seperti seluar, baju dan sebagainya. Adapun pakaian bagi hati kita, kita berhajat kepada pakaian yang jihanya, nama dia at-taqwa. Kuam yang kering ke Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang panggil membuat kita tu takut yang kering ke Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Maksudnya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian yang akan menutup aurat kamu. Dan pakaian itu juga bukan sekadar menutup aurat, bahkan pakaian itu adalah perhiasan bagi kamu. Seronoknya apabila kita dapat pakai baju yang ada jihad yang baru, seluar yang ada brand name, harga mahal, rasa seronok. Tetapi ketahuilah cungruta. Allah Subhanahu wa taala berkata pada akhir ayat ini, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian yang paling mulia, yang paling ada harga sekali, yang paling mahal sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu libasut taqwa. Pakaian yang ada jihad, yaitu jihad taqwa. Jihad takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kering ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pakaian yang kita nak. Nah, maka sini marilah sama-sama kita pakak fikir, pakak cari jalan nak buat balas manakah supaya kita ni jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah. Penbau ti yang kering ke Allah Subhanahu wa taala. Nak buat macam mana? Nak buat cara mana? Mai pakak fikir. Dan juga kita nak buat cara manakah supaya anak-anak cucu kita jadi anak-anak cucu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duk lanti yang kering to Allah Subhanahu wa taala. Nak buat balas mana? Pakak fikir mari. Dan juga kita nak buat balas mana ahli peniaga ataupun nak turukit
supaya we jadi nak turukit ataupun ahli peniaga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila siapa masa jual beli, dia jual beli. Siapa masa meniaga, dia meniaga. Apabila masa waktu sembahyang, dia tinggal jual beli dan dia pergi ke masjid untuk nak melakukan sembahyang. Dan apabila dia jual beli, dia tak tipu orang. Tak tipu orang. Itu adalah ahli niaga ataupun nak turukiti takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ahli politik nak kamuan nak buah manakah kita nak jumpa nak ada ahli politik yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat tahu hak mana sepatut kena buat, dapat tahu hak mana sepatut kena tinggal. Dapat beza di antara benda yang halal dengan benda yang haram. Apabila dia berjanji dengan rakyat, dia selalu tunai apa yang dia berjanji dengan mereka. Itu adalah ahli politik yang bertakwa, yang kerenta Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah pakat-pakat kita fikir, cari jalan nak buat bala manakah buat pemuda dan pemudi wairun kita masa sekarang. Sama ada hak mengaji, hak tak mengaji. Sama ada hak mengaji di sekolah agama, sekolah saman. Tak masalah. Tapi kita nak buat balah manakah mereka itu pemuda dan pemudi mempunyai sifat takwa. Apa ni? Sifat yang kering kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka duduk sekali, sama ada orang kata pemuda pemudi iaitu laki dan para puan, tina dan jatuh duduk sekali, selalu mereka itu ingat satu ayat yang Tuhan kata, wala taqrabuz zina wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Pemuda-pemuda itu selalu ingat ayat ini. Tuhan kata wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati masalah zina. Kalau kita faham ayat ini bahwasanya sekadar amalan ataupun perbuatan yang kita buat yang akan jadi sebab ataupun cenderung tidak haikal kan zina. Apa ni tunhe tidak haikal zina kan zina. Apa ni satu sebab yang nak buat menjadi zina, maka perbuatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tengok pemuda-pemudi sekarang wairung dah masalah ni mahaifan. Dah gimana panggil song-song. Benda tu diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara itulah akan jadi tunhe. Akan jadi tunhe ataupun cenderung bagi nak jadi zina. Maka perbuatan balah tu kita kena takut, kita kena tinggal. Itulah dikatakan pemuda dan pemudi yang bertakwa, yang kering kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah takwa ini satu cara nak buat kita ni dapat selamat daripada benda-benda yang akan menjadi darat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam satu ayat lagi, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan mereka yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Nah, la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Mereka akan dapat selamat daripada perkara ataupun benda-benda yang akan jadi mudarat bagi mereka, dan mereka tidak duga cita sama sekali. Apabila kita ni yang kerana Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu nak dulai kita, nak jaga kita supaya kita ni dapat selamat daripada benda-benda yang akan jadi mudarat kepada kita. Salah satunya musibah, phaipibat. Musibah yang akan berlaku atas kita akan dapat selamat daripada musibah itu apabila kita ni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ada satu contoh. Orang panggil saudara kita tu, dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama dia Abdullah. Dia tu orang ke rumah kita ni lah. Saudara kita Abdullah ni saya panggil dia Abdullah. Dia duk kerja jual baju, buka kedai di Kok Pipi kepada orang panggil nak tongtiau. Dia duduk sana banyak tahun juga. Maka saya pernah pergi ziarah Abdullah ni
selepas apa panggil tsunami dari sekitar setahun 2 tahun. Setelah mana saya duduk bual dengan dia, Abdullah dia kata, alhamdulillah ni, ketika tsunami mari, ketika tsunami tiba di Kok Pipi itu, Allah lah yang menyelamatkan saya dan keluarga saya daripada tsunami sana. Nah, Abdullah tu sewaktu tsunami tiba tu, dia tengah tidur tengah sedap-sedap dalam rumah dia. Tiba-tiba dia khabar dia tu dihanyut dengan air. Dihirat dengan air. Tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia bertemu dengan satu tiai dan dia bergantung dengan tiai itu. Maka dia tu dapat selamat daripada apa panggil tsunami itu. Adapun keluarganya, apa panggil dengan takdir Tuhan juga, sebelum nak berlaku tsunami dalam sekitar sehari, 2 hari, 3 hari, Tuhan buat wifat dia tu pula ada perasaan kata nak kelik ke rumah. Dia orang jingon dia, keluarga dia, anak dia, bini dia, rasa nak kelik ke rumah, ingat kepada tok dia. Maka mereka itu kelik mari duduk di jingo sebelum nak datang tsunami. Bermakna kata ketika tsunami datang, tiba di Kok Pipi tu, anak-anak dia dan bini dia tu berada di kawasan jingo. Maka mereka pun juga selamat daripada tsunami itu. Naya atas semua itu dengan takdir Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan sebab Abdullah itu adalah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mengikut saya tahu, Abdullah tu walaupun dia dok cai cirit atas Kok Pipi itu, yang mana kita tahu pula tu ataupun kok tu penuh dengan segala maksiat, tetapi Abdullah dan keluarganya tak pernah masuk dekat dengan maksiat-maksiat yang ada di atas pulau tu. Bahkan Abdullah tu, dialah yang panggil semaya 5 waktu tak biasa berhenti. Sebab di sana ada masjid. Dialah yang nanti azan, nanti jadi tukang bel. Dialah nanti buka dan katuk pintu masjid. Maka tak ada wasa pelik apa. Sebab apakah yang Allah Subhanahu Taala menjagakan mereka dan mereka itu dapat selamat daripada musibah tadi, iaitu tsunami. Maka ada satu contoh lagi, satu kisah seorang pemuda yang mempunyai sifat takwa. Pemuda ini ataupun seorang lelaki ini, dia jatuh cinta kepada anak dara, iaitu sepupu dia. Cerita ini disebut dalam kitab, dalam Sahih Bukhari. Dia jatuh cinta kepada sepupu dia dengan cara khulasah, dengan cara kesimpulannya, lelaki itu dia nak buat jahat terhadap sepupu dia, iaitu dia nak buat balas mana, nak buat sepupu dia mari tidur dengan dia, maka dia dapat peluang. Sewaktu dia nak buat kejahatan itu, iaitu berlaku zina, sepupu dia kata kepada dia, ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cung yang keren to Allah Subhanahu Wa Taala tu. So takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lelaki itu, pemuda itu, setelah mana dia dengar perkataan itu, dia selalu panggil pelik tua ajak sepupu dia. Dah dia bangkit dan dia menjauhkan diri dia daripada wanita itu, iaitu sepupu dia. Maka nak kata lelaki itu ataupun pemuda itu, dengan sebab dia ada sifat takwa. Nah, kalau tidak ada sifat takwa, nescaya dia akan melakukan satu dosa yang besar, iaitu zina. Nah, ya Tuhan jaga dia. Tuhan jaga dia daripada benda-benda kejahatan dengan sebab ia ada sifat takwa, sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa ta'atih. Maka saya berwasiat kepada saya sendiri, saya pesan kepada saya sendiri dan kepada fak kita, marilah sama-sama kita bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu. Kita kena cari bekal, iaitu sebiang. Lepas tu sebaik-baik bekal yang Tuhan kata sini iaitu at-taqwa. Masalah taqwa. Dan Tuhan kata lagi pula, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu akan dapat berjaya sama ada di dunia ini dan di akhirat nanti. Dan marilah sama-sama kita berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi dan petang. Kerana melalui selawat kita atas Nabi lah yang kita akan dapat pahala daripada Allah. Dengan melalui selawat kita atas Nabi lah kita akan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melalui selawat kita lah kita akan dapat syafaat pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين في الدنيا والآخرة. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bertakwa, yang bertakwa, yang baik, yang berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.